Assalamualaikum, Doktor dan rakan-rakan. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan teori pembelajaran behaviorism dan aplikasi. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nurul Farah Atika binti Mak Saupi, Nur Ira Natasha binti Jasmadi dan Muhammad Ridwan bin Sapian. Apa yang akan anda pelajari hari ini? Yang pertama, teori prinsip pelaziman klasik oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 hingga 1936 dan J.B. Watson pada tahun 1878 hingga 1958. Yang kedua, teori prinsip pelaziman opera oleh E.L. Tolstoy 1874 hingga 1949 dan B.F. Skinner pada tahun 1904 hingga 1990. Dan akhir sekali, kita akan pelajari aplikasi teori-teori ini dalam pembelajaran. Sebelum kita pergi dengan lebih dalam, kita kena tahu dulu apa itu maksud behaviorism. Behaviorism menekankan pada perubahan tingkah laku yang didasari oleh prinsip stimulus dan respon. Teori ini mengutamakan kemahiran berkaitan fizikal. Menurut Rahil Mahyudin J.M. 2000 dalam buku Psikologi Pendidikan 2, tokoh-tokoh behaviorism berpendapat bahawa pembelajaran merupakan suatu perubahan tingkah laku cara seseorang bertindak. Menurut mereka, tingkah laku murid diperhatikan, dikawal dan diramal. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Oleh sebab itu, apa sahaja yang diberikan oleh guru, stimulus dan apa sahaja yang dihasilkan oleh siswa atau pelajar, respon, semuanya harus diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuhan sebab pengukuhan merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Saya akan menerangkan teori pelaziman klasik oleh Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 hingga 1936. Latar belakang Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov telah dilahirkan pada 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Pavlov yang menyukai subjek psikologi telah berjaya menghasilkan sebuah kertas kerja pertama beliau, iaitu The Psychology of the Faculty Nerve. Pada tahun 1980, beliau telah mendapat gelaran Professor of Pharmacology di Mallory Medical Academy. Beliau ialah saintis behaviorist yang menjumpai proses pelaziman klasik semasa beliau membuat kajian terhadap rembesan air liur anjing. Menurut Pavlov, setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas. Gerak balas adalah sebarang bentuk tingkah laku yang timbul akibat rangsangan. Rangsangan adalah bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas. Eksperimen Ivan Pavlov. Pavlov mencadangkan bahawa proses pembelajaran ialah pembentukan perkaitan
antara rangsangan R dan suatu gerak balas adalah G. Beliau membuktikan pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing. Dia dapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan, air liur haiwan itu terkeluar. Beliau membuat kesimpulan bahawa anjing tersebut belajar mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Pavlov melanjutkan kajian dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisma boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. Kesimpulan yang boleh kita pelajari daripada teori Pavlov. Fasa penguasaan. Fasa permulaan pembelajaran sesuatu gerak balas terhadap rangsangan. Bagaimana organisma mempelajari sesuatu gerak balas atau respon baru berlaku berperingkat-peringkat. Lebih kerap, organisma mencuba lebih kukuh penguasaan berkenaan. Contohnya, anjing itu belajar mengeluarkan air liur setelah terdengar bunyi loceng. Fasa generalisasi. Sekiranya sesuatu rangsangan terlazim, loceng, tidak diikuti dengan rangsangan tak terlazim, makanan, lama-kelamaan anjing itu tidak akan bergerak balas. Gerak balas berperingkat-peringkat akan terhapus. Fasa diskriminasi. Pavlov mendapati bahawa apabila dia menukar bunyi loceng, anjing masih mengeluarkan air liur. Apabila bunyi-bunyi lain dihasilkan, anjing itu tidak mengeluarkan air liur. Ini menunjukkan bahawa anjing itu dapat membezakan antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk bergerak balas ataupun tidak. Fasa penghapusan. Fasa ini berlaku apabila organisma yang telah mempelajari sesuatu gerak balas melalui penugahan tidak lagi menerima rangsangan yang meneguhkan. Contohnya, anjing tidak akan mengeluarkan air liur jika tidak menerima makanan, iaitu rangsangan tak terlazim apabila loceng dibunyikan. Seterusnya, saya akan menerangkan teori pelaziman klasik oleh John Browne Watson pada tahun 1878 hingga 1958. Siapa itu J.B. Watson? J.B. Browne Watson telah dilahirkan di South Carolina pada tahun 1878 dan telah dibesarkan di ladang. Pada umur 16 tahun, beliau telah memasuki Vermont University. Pada tahun 1903, beliau telah menerima PhD dalam bidang psikologi dan akhirnya beliau ditugaskan sebagai seorang profesor di Johns Hopkins University. Kemudian, beliau telah menjadi seorang yang beraliran behaviorism dan banyak belajar psikologi, biologi dan tingkah laku haiwan melalui kajian Pavlov. Beliau juga telah belajar mengenai tingkah laku kanak-kanak. Walaupun ianya agak sukar berbanding kajian yang dijalankan atas haiwan, namun prinsip yang sama digunakan. Eksperimen ke atas Little Albert. Kajian Watson banyak dipengaruhi oleh teori pelaziman klasik Ivan Pavlov dan berasaskan tingkah laku haiwan. Beliau menggunakan seorang bayi yang berumur 9 bulan bernama Albert dan seekor tikus putih. Albert pada mulanya tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus itu, tetapi apabila satu bunyi kuat yang dikeluarkan semasa Albert mendekati tikus itu, dia mula menjadi takut. Situasi ini diulangi beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut Albert kepada tikus. Scared of before. Firstly, Watson presented little Albert with objects that the baby wasn't afraid of, objects that Albert initially liked. A monkey, dog, rabbit, and finally a white rat. Albert particularly liked the white rat. In all of these clips, notice Albert's hips is where the conditioning starts. Each time Albert tried to touch the white rat, a loud iron rod was struck that would upset him. Notice how Albert starts to cry when he tries to touch the rat. Albert was then shown a rabbit, but this time he immediately begins to cry and attempts to crawl away from it. He then has a negative reaction when a dog is brought in. And then little Albert is agitated when a seal fur coat is brought in. And then Watson wears a furry Santa Claus mask, which invokes an extremely negative response. Kesimpulan teori J.B. Watson. Hasilnya, Albert telah mempelajari tingkah laku takut kepada semua benda putih yang berbulu. Menurut Watson, tingkah laku adalah refleks tak lazim.
iaitu sesuatu gerak balas yang dipelajari melalui proses pelaziman klasik. Watson turut menjalankan kajian terhadap pembelajaran emosi manusia. Menurut Watson, manusia mewarisi 3 jenis emosi, iaitu takut, marah dan kasih sayang. Emosi manusia atau perubahannya dipelajari melalui proses pelaziman. Itu saja daripada saya. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan kepada kawan saya untuk menerangkan teori pelaziman opera. Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuira Natasha binti Jasmadi, pemegang kad matrik 151775. Baiklah, saya akan menyambung apa yang saudari Farah Atika bertangkan mengenai teori pelaziman operan yang dipelopori oleh dua orang tokoh iaitu Thorndike dan juga Skinner. Teori pelaziman operan Edward Lee Thorndike 1874 hingga 1949. Latar belakang Edward Lee Thorndike 1874 hingga 1949. Thorndike atau nama sebenar beliau ialah Edward Lee Thorndike. Beliau telah dilahirkan pada 8 Ogos 1874 di Williamsburg, Massachusetts. Beliau merupakan anak kedua Edward Robert Thorndike yang merupakan Menteri Metodis tempatan. Edward Thorndike telah berkahwin dengan Elizabeth Moulton pada 29 Ogos 1900. Thorndike juga telah mengikut jejak langkah ayahnya dengan melibatkan diri dalam bidang psikologi pendidikan dan perkhususan psikometrik. Thorndike mula berminat dalam bidang psikologi setelah memasuki Wesleyan University pada tahun 1855 dan setelah beliau membaca buku Principles of Psychology karya William James. Pada tahun 1939, beliau telah bersara dari mengajar di Columbia dan beliau telah bergerak aktif dalam komuniti psikologi sehinggalah kematian beliau pada 9 Ogos 1949. Sedikit salingan, Thorndike ni juga pernah membuat kajian dalam perbezaan individu seperti yang telah dijelaskan oleh kumpulan 4 pada 2 minggu yang lalu. Perbezaan individu dalam jenis-jenis perbezaan individu iaitu perbezaan dalam personaliti. Teori Thorndike juga diguna di mana Thorndike telah mengklasifikasikan pemikiran manusia dalam 4 kategori iaitu abstract thinkers, additional thinkers, object thinkers dan thinkers in whom sensory experience predominant. Teori pelaziman operan. Apa itu teori pelaziman operan? Teori pembelajaran pelaziman operan ini merujuk kepada sesuatu bentuk pembelajaran seseorang individu yang menggunakan sesuatu gerak balas yang kukuh dan tetap dipilih daripada beberapa gerak balasnya. Model pembelajaran pelaziman operan merangkumi beberapa konsep utama, antaranya ialah A. Gerak balas operan berlaku secara diri sendiri. Gerak balas ini tidak sama dengan gerak balas daripada rangsangan yang berdasarkan teori pelaziman klasik. Jika mendapat hasil yang berkesan, ia akan dikukuhkan dan dikekalkan. B. Sebarang rangsangan tidak kira daripada orang ke, perkara ke, haiwan ke yang dapat mengukuhkan gerak balas individu adalah disebut sebagai peneguh. Reinforcer atau rangsangan meneguh, reinforcer stimulus. Peneguh boleh bersifat positif atau negatif. Dalam konteks pembelajaran, kedua-duanya pula menghasilkan peneguhan, reinforcement ke atas gerak balas berkenaan. C. Peneguhan merupakan suatu teknik atau proses yang menggunakan peneguhan untuk mengukuh dan mengekalkan gerak balas berkenaan. Seperti peneguhan juga ada peneguhan positif dan peneguhan negatif. Contohnya, peneguhan positif berbentuk ganjaran yang diberi selepas sesuatu tingkah laku berlaku dengan tepat boleh mengukuh dan mengekalkan tingkah laku pelajar yang berkenaan. Manakala, peneguhan negatif seperti denda dikenakan selepas sesuatu tingkah laku yang berlaku adalah salah dan pelajar membetulkan tingkah lakunya. Denda seterusnya dihentikan. Eksperimen puzzle box oleh Thorndike. Eksperimen ini juga dikenali sebagai cuba jaya atau dalam bahasa Inggerisnya trial and error yang dilakukan ke atas seekor kucing dengan menggunakan alat yang direka bentuk dan dipanggil sebagai puzzle box. Dalam eksperimen Pavlov, beliau menggunakan anjing. Manakala dalam eksperimen Thorndike, beliau kerap kali menggunakan kucing. Beliau mengurus seekor kucing yang lapar dalam puzzle box yang mempunyai kunci. Jika kucing itu cuba mencakar peti dan jika ia berjaya menekan kunci peti itu, pintu akan terbuka dan kucing itu dapat keluar ke arah makanan yang disediakan. Dalam gambar rajah yang saya sediakan, makanan itu terletak di luar
di luar puzzle box. Tondak juga telah perhatikan bahawa kucing itu telah melakukan bermacam-macam tindakan iaitu proses trial and error untuk keluar. Akhirnya kucing itu tertekan kunci dan pintu terbuka. Masa yang diambil oleh kucing itu untuk membuka pintu puzzle box dicatat. Beberapa jam kemudian, kucing yang lapar itu dimasukkan semula ke dalam puzzle box yang sama. Kali ini, kucing itu berjaya membuka kunci pintu dalam masa yang sangat singkat. Kesimpulan teori Edward Lee Thorndike. Kucing itu dikatakan telah menguasai atau mempelajari gerak balas yang betul untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pembelajaran merupakan proses cuba jaya, trial and error atau memilih dan menghubung kaitkan. Perhubungan ini dapat berlaku berdasarkan kepada bilangan kali latihan, keadaan kesediaan individu dan keberkesanan latihan. Menurut Mok Sun San 2003, terdapat 3 hukum pembelajaran dalam teori Edward Lee Thorndike iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Yang pertama, hukum kesediaan. Hukum kesediaan merupakan keupayaan persiapan seseorang individu dalam kendirinya untuk memulakan sesuatu aktiviti pembelajaran. Menurut Thorndike, terdapat 3 keadaan yang berlaku dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan hukum kesediaan iaitu yang pertama, apabila seorang murid bersedia untuk belajar, maka pembelajaran yang dijalankannya akan menghasilkan kepuasan. Yang kedua, apabila seorang murid bersedia untuk belajar tetapi tidak dapat dilakukan dengan baik, ia akan menghasilkan perasaan kecewa atau menyakitkan. Yang ketiga, apabila seorang murid tidak bersedia untuk belajar tetapi dipaksa untuk belajar, maka ia juga akan menghasilkan perasaan yang kecewa atau menyakitkan. Hukum kesediaan menekankan bahawa ganjaran hanya akan berkesan jika murid mempunyai kesanggupan untuk menerimanya. Hukum latihan. Semakin banyak latihan yang dijalankan, semakin bertambah kukuh ikatan atau asosiasi gerak balas yang tertentu dengan rasangan yang berkaitan. Hukum kesan. Hukum kesan atau ikatan rasangan dengan gerak balas akan bertambah kukuh sekiranya individu memperoleh kesan yang memuaskan selepas gerak balas dihasilkan. Manakala apabila sesuatu gerak balas yang menyakitkan atau kurang seronok akan mendatangkan hasil yang tidak berkesan dan menjadi lemah. Contohnya, guru memuji pelajar kerana menyiapkan tugasan dengan lebih cepat, maka pelajar berkenaan mendapat kepuasan dan gerak balas itu akan diperkukuhkan serta dikekalkan. Tokoh pelopor teori pelaziman operan yang kedua iaitu Bruce Frederick Skinner 1904 hingga 1990. Latar belakang Bruce Frederick Skinner 1904 hingga 1990. Skinner atau nama sebenar beliau ialah Bruce Frederick Skinner. Beliau telah dilahirkan pada 20 Mac 1904 di sebuah pekan kecil di Pennsylvania di Susquehanna. Skinner telah memperoleh Bachelor of Arts dalam bahasa Inggeris di Hamilton College di New York. Beliau telah mendapat master dalam bidang psikologi pada tahun 1930 dan kedoktoran pada tahun 1931. Pada tahun 1945, beliau telah dilantik sebagai pengerusi psikologi departmen di Indiana University.
Beliau merupakan seorang yang aktif dalam pelbagai bidang, antaranya bidang penulisan buku, pembimbing bakal-bakal doktor dan juga menjalankan beberapa kajian. Walaupun tidak berjaya dalam penulisan puisi dan cerpen, namun beliau terpilih sebagai seorang penulis buku psikologi terbaik dan salah satu buku beliau ialah Walden 2. Antara kajian yang dijalankan oleh Skinner, beliau ada menjalankan kajian dalam perkembangan kognitif dan bahasa seperti yang telah dibentangkan oleh kumpulan 3 pada beberapa minggu yang lalu. Teori tingkah laku juga diaplikasikan dalam perkembangan kognitif dan bahasa, iaitu pembelajaran bahasa berlaku akibat daripada pengukuhan. Contohnya, seorang bayi secara tidak sengaja menyebut perkataan la 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 di depan ibunya, lalu ibunya memberikan hadiah ataupun senyuman, maka bayi itu akan mengulangi perilaku ini dengan sengaja untuk menerima penugahan positif daripada ibunya. Eksperimen kotak Skinner. Seekor tikus lapar diletakkan ke dalam kotak Skinner yang dilengkapi dengan alat penekan pada dindingnya. Pada permulaannya, tikus itu berlari ke sana ke sini kerana lapar. Kemudian secara tidak sengaja, tikus itu terpijak alat penekan tersebut. Lalu, biji-biji makanan itu terkeluar. Proses yang sama diulangi beberapa kali sehingga tikus itu mendapati bahawa alat penekan yang dipijaknya boleh mengeluarkan makanan. Skinner memutuskan hubungan makanan dengan alat penekan. Maknanya Skinner tu stopkan makanan tu. Lalu ini menyebabkan makanan itu tidak terkeluar apabila alat makanan ditekan. Hal ini menyebabkan tikus itu berhenti menekan butang tersebut. Kesimpulan teori B.F. Skinner. Menurut Amir Awan 1986, mengikut pelaziman klasik, murid akan menjadi pasif kerana ganjaran yang diberikan kepadanya bukan atas usahanya untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Manakala, mengikut pelaziman operan, pelajar bertindak aktif kerana ganjaran yang diperolehi dengan cara berusaha sendiri. Dalam eksperimen di atas, konsep peneguhan jelas sekali. Skinner memperkenalkan 5 jenis proses teori pelaziman operan, iaitu peneguhan positif, peneguhan negatif, dendaan, prinsip primat dan juga pelupusan. Yang pertama, peneguhan. Peneguhan bermaksud perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. Menurut Rashling 1991, peneguhan diberikan untuk memuaskan kehendak individu. Yang kedua, untuk mengurangkan tekanan dan merangsang sel otak. Skinner membahagikan peneguhan kepada 2 jenis, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan positif. Peneguhan positif ialah memberi sesuatu ganjaran setelah pelakuan itu ditunjukkan yang menyebabkan pelakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Peneguhan ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam pembelajaran. Misalnya, guru memberikan kata-kata pujian, senyuman dan hadiah kepada pelajar apabila pelajar tersebut dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dengan baik. Peneguhan negatif. Stimulasi yang dipindahkan atau dihapuskan dengan tujuan menguatkan tingkah laku positif supaya ia dapat diteruskan. Contohnya, guru menghalau murid yang membuat bising dalam kelas supaya murid-murid yang lain dapat meneruskan aktiviti pembelajaran mereka tanpa gangguan. Terdapat juga peneguhan negatif yang boleh menyakitkan atau menghindari seseorang individu kerana tingkah laku operannya yang kurang sesuai. Contohnya, guru mengecek kesilapan muridnya di depan orang ramai. Contohnya, guru sejarah bertanya dalam kelas, apakah ciri-ciri masyarakat agraria? Murid itu hanya diam. Guru tersebut membalas dengan kata-kata sindiran seperti, Amirul mungkin sudah lupa cara bercakap agaknya, ataupun murid itu memberi jawapan yang salah. Lepas tu guru itu membalas, awak tidur ke semasa saya mengajar? Peneguhan yang digunakan oleh guru secara itu tidak akan mengubah sikap Amirul, sebaliknya akan menambahkan keberangkalian berulangnya tingkah laku operan itu pada masa hadapan. Sebagai guru, kita perlulah kurang menggunakan peneguhan negatif dengan kerap bagi mewujudkan suasana bilik darjah yang harmoni, dan kita perlu sedar bahawa peneguhan negatif mempunyai kesan ke atas tingkah laku pelajar. Contohnya, murid mungkin menyiapkan kerja sekolahnya supaya dia tidak didenda oleh guru dan bukan kerana ia menimbulkan kepuasan intrinsik. Penggunaan ganjaran lebih berkesan daripada dendaan. Hal ini kerana ganjaran memberi kesan peneguhan secara langsung, sedangkan dendaan memberi kesan peneguhan secara tidak langsung. Kedua, dendaan. Dendaan adalah salah satu proses untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini.
Dendaan terbagi kepada dua, iaitu dendaan persembahan dan dendaan penyikiran. Dendaan persembahan. Dendaan ini berlaku apabila sesuatu rangsangan menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkah laku pelajar. Dendaan ini tidak menyebabkan fizikal namun memberi rasa takut kepada pelajar. Contohnya berdiri atas kerusi dan guru memberikan kerja sekolah tambahan. Dendaan penyikiran. Dendaan penyikiran berkaitan dengan penyikiran rangsangan. Contohnya, ibu bapa tidak membenarkan anak mereka untuk menonton televisyen dalam masa seminggu kerana tidak menyiapkan kerja sekolah sejarah yang diberikan oleh guru. Dendaan hanya boleh membawa kesan dan tempoh masa yang singkat sahaja. Selepas itu, tingkah laku yang tidak diingini biasanya berulang lagi. Contohnya, murid yang didenda kerana tidak boleh menguasai peribahasa dalam subjek Bahasa Melayu mungkin akan timbul sikap kebersihan terhadap subjek Bahasa Melayu itu kerana ramai murid dipaksa belajar kerana takut didenda oleh guru ataupun ibu bapa mereka. Yang ketiga, prinsip primat. Konsep utama primat ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Prinsip primat ini juga dikenali sebagai Grammer's Rule yang berasaskan kenyataan kamu boleh keluar bermain selepas habis makan sayur-sayuran ini. Sebagai guru, kita boleh selang-selikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. Contohnya, selepas mengakhiri pembelajaran geografi, guru boleh mengadakan aktiviti seperti pembentangan, melawat perpustakaan sekolah dan rehat minda selama 15 minit. Dan yang terakhir, pelupusan. Pelupusan bermaksud pelakuan yang tidak diberikan peneguhan akan lupus dengan sendirinya. Keadaan ini dapat diatasi sekiranya: yang pertama, peneguhan untuk sesuatu pelakuan itu dapat dikenal pasti. Yang kedua, peneguhan itu tidak lagi digunakan. Yang ketiga, guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan kerana hasilnya tidak datang dengan serta-merta. Kesimpulannya, prinsip penghapusan sesuai digunakan untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar yang tidak diingini. Misalnya, menghentikan peneguhan yang diberikan dahulu sama ada peneguhan positif maupun peneguhan negatif. Guru membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan supaya mereka memperoleh ilmu dan kemahiran yang tepat. Setakat itu saja pembentangan daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang ketiga, iaitu Saudara Ridwan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ridwan bin Sapian. Saya akan menyambung pembentangan daripada Saudari Farah Atikah dan Saudari Ira Natasha dalam tajuk teori behaviorism dan aplikasi. Saya akan membentangkan subtopik aplikasi dalam pembelajaran. Seperti yang telah dikemukakan oleh mereka, kami menggunakan 4 tokoh dalam teori behaviorism, iaitu Pavlov, Watson, Thorndike dan Skinner. Saya akan menerangkan satu persatu daripada tokoh ini untuk mengaplikasikannya. Yang pertama, mengaplikasikan teori pelaziman klasik Pavlov dalam pembelajaran. Mengikut kajian Pavlov, gerak balas positif dapat dipupuk melalui pelaziman klasik. Model pembelajaran pelaziman klasik Pavlov pada asalnya digunakan dalam bidang fisiologi, tetapi dapat diaplikasikan dalam bidang tingkah laku pembelajaran manusia. Saya akan mengemukakan contoh menggunakan sebelum pelaziman, semasa pelaziman dan selepas pelaziman. Sebelum pelaziman, rangsangan, iaitu guru bahasa Melayu pertama kali masuk ke dalam kelas untuk mengajar. Gerak balas yang dihasilkan oleh pelajar ialah murid tidak menunjukkan minat terhadap subjek bahasa Melayu dan guru tersebut. Semasa pelaziman, rangsangan iaitu guru melakukan kuis dan aktiviti. Gerak balas yang dihasilkan, murid mula menunjukkan minat untuk mengikuti proses pembelajaran. Selepas pelaziman, rangsangan iaitu setiap kali guru masuk ke dalam kelas, gerak balas yang dihasilkan oleh murid ialah murid menunjukkan minat untuk belajar. Teori ini dapat meningkatkan kesedaran guru tentang rangsangan dan gerak balas yang mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari. Untuk mengajar dengan berkesan, guru harus mengaitkan pengalaman positif iaitu rangsangan terlazim dengan tugasan pembelajaran iaitu rangsangan tak terlazim untuk menghasilkan gerak balas terlazim. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak balas, semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Contohnya, apabila guru memberi pujian, itu rangsangan. Setiap kali murid mendapat hasil yang baik, itu gerak balas.
maka gerak balas itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan sampai bila-bila. Guru perlu membimbing murid menggunakan kemahiran untuk membuat generalisasi dengan tepat dengan memberi pelbagai contoh yang berkaitan. Selain itu, guru juga perlu membimbing murid menggunakan kemahiran untuk membuat diskriminasi. Misalnya, guru bahasa Melayu memberi latihan mencari kesalahan tata bahasa di dalam ayat kerap kali. Maka, murid dapat membezakan kata mana yang salah dan kata mana yang betul setiap kali mencari kesalahan tata bahasa dalam ayat. Dalam pembelajaran, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. Ini bermakna sekiranya tingkah laku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran, tingkah laku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. Contohnya, murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru tetapi guru tidak mengendahkan jawapannya. Maka, murid akan tidak lagi menjawab soalan jika guru mengajukan persoalan. Yang kedua, mengaplikasikan teori pelaziman klasik Watson dalam pembelajaran. Menurut Watson, seorang guru boleh mempengaruhi pembelajaran dengan menentukan pelbagai jenis rangsangan dan pengajarannya. Contohnya, pengajaran menggunakan slide, membuat kuis dan aktiviti. Dengan menggabungkan rangsangan dan gerak balas yang diingini oleh murid-murid, guru-guru boleh mengajar pelbagai topik pengajaran secara berkesan dan efektif. Selain itu, ia juga dapat membantu guru memerhatikan tingkah laku pelajar supaya dapat mengawal tingkah laku pelajarnya. Contohnya, guru memberi rangsangan seperti pujian atau motivasi kepada pelajarnya, terutama kepada pelajar yang kurang berminat untuk belajar. Melalui rangsangan yang diberikan, guru dapat memerhatikan tingkah laku pelajar tersebut sebelum dan selepas diberikan rangsangan. Seterusnya, guru dapat memberi penekanan kepada latihan dan gerak balas yang berulang-ulang. Guru dapat memberikan penekanan kepada latihan yang konsisten dan berterusan kepada pelajar untuk meningkatkan kemahiran dan kefahaman mereka dalam pelajaran. Oleh itu, rangsangan dapat dikukuhkan dalam bentuk kelaziman. Contohnya, Alia telah menyiapkan kerja latihan yang diberikan oleh guru dengan cepat berbanding pelajar lain. Jadi, guru memberi peneguhan dengan kata-kata pujian kepada Alia. Hal ini akan mendorong Alia berusaha menyiapkan latihan dengan lebih awal untuk kelas yang akan datang. Contoh lain dapat saya berikan ialah guru sejarah kerap memberi latihan kepada pelajar untuk menulis esei. Maka, apabila guru mengajukan persoalan mengenai esei tersebut, murid dapat menjawabnya dengan mudah kerana murid telah memahami konsep pelajaran yang diuji oleh guru daripada latihan dan ulang kaji yang telah dilakukan. Yang ketiga, mengaplikasikan teori pelaziman operan Thorndike dalam pembelajaran. Seperti yang telah dikemukakan oleh saudari Ira, iaitu Thorndike mengemukakan 3 hukum, iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Yang pertama, meningkatkan tahap kesediaan belajar. Pada masa yang sama, guru perlu memainkan peranan dalam menggunakan motivasi yang sesuai. Contoh yang dapat saya berikan ialah sebelum memulakan proses pembelajaran, guru perlu menarik perhatian murid dengan bercerita atau membuat aktiviti ringkas untuk memastikan murid bersedia sekaligus dapat meningkatkan kesediaan murid untuk belajar. Seterusnya, mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan memperbanyakkan aktiviti latihan, ulang kaji, aplikasi serta pengukuhan dalam keadaan yang menyeronokkan. Contoh yang dapat saya berikan ialah murid kerap diberikan latihan esei berkaitan sejarah. Kemahiran murid dalam membuat esei semakin meningkat dan kerap diulang. Ingatan murid semakin kuat dan semakin cepat menulis esei. Pada masa yang sama, guru memainkan peranan dengan membuat suasana yang menyeronokkan, iaitu membuat aktiviti kepada murid untuk menulis esei dengan cepat dengan isi yang tepat. Seterusnya, guru juga perlu memberikan ganjaran atau peneguhan untuk respon atau gerak balas yang betul daripada pelajar, serta guru perlu menekankan pemberian peluang kepada pelajar untuk menikmati kejayaan dalam pembelajaran mereka. Contoh yang dapat saya berikan ialah guru menyuruh pelajar menepuk tangan apabila salah seorang daripada mereka menjawab soalan yang diberikan oleh guru dengan betul. Maka, pelajar tersebut dan pelajar lain akan berasa teruja untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru dengan betul untuk meraih penghargaan antara satu sama lain.